Badan untuk cerita pagi di negeri Sarawak. Dan sekarang ini penonton, kita akan memberikan tumpuan kepada topik perbincangan berkenaan perkhidmatan wakaf di MAINS ataupun Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan seperti yang kita sedia maklum, peranan wakaf ini adalah sangat penting sebagai satu elemen untuk memperkasakan pembangunan sosioekonomi negara dan juga komuniti secara keseluruhannya. Jadi untuk mengetahui berkenaan perkhidmatan wakaf di MAINS ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zainal bin Said, Pengarah Jabatan Wakaf, dan juga Encik Al-Mazri bin Mauludin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Wakaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk permulaan ini boleh kita kongsikan bagaimana peranan yang dimainkan oleh MAINS untuk kita membangunkan wakaf khususnya di Negeri Sembilan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebagaimana termaktub dalam Enakmen Wakaf Negeri Sembilan 2005, MAINS sebagai peranan pemegang amanah tunggal dalam semua harta ataupun mawquf hartanah wakaf di Negeri Sembilan. Dan antara peranan kita adalah untuk membangunkan, mengurus dan membangunkan selari dengan hasrat pewakaf. Sebab ada niat orang berwakaf tanah untuk dibangunkan masjid, dibangunkan tafiz ataupun sebagainya, dan MAINS sebagai mudah cara untuk merealisasikan hasrat pewakaf itu supaya jariah orang yang berwakaf itu akan berjalan. Antara lain lagi fungsi majlis adalah untuk mempromosikan wakaf ini supaya masyarakat faham perbezaan antara zakat dan wakaf. Wakaf ini adalah satu jariah untuk simpanan kita, semai di dunia, tuai di akhirat. Jadi itu adalah satu instrumen pengurusan harta dalam umat Islam, dan kita mempromosikan, dakwahkan supaya ramai orang Islam, khususkan Sembilan, untuk sama-sama berwakaf dengan Sembilan. Antara lain juga kita di Majlis Agama terbuka untuk bekerjasama, dan kita boleh melantik mana-mana orang yang berkompeten untuk menguruskan harta-harta wakaf, sama ada tanah, bangunan dan sebagainya, semata-mata untuk memberi kebaikan kepada ummah. Selagi mereka berkemampuan dan menepati kehendak tanah asrat wakaf itu, kita sukarela untuk bekerjasama dengan sama ada pihak individu, NGO ataupun swasta ataupun kerajaan, untuk sama-sama gambling supaya martabat wakaf ini dapat dipeningkatkan khusus di Negeri Sembilan dan Malaysia amnya. InsyaAllah. Seperti yang Tuan nyatakan tadi, MAINS merupakan pemudah cara untuk merealisasikan hasrat pewakaf khususnya. Dan juga mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana cara ataupun kaedah untuk berwakaf bersama dengan MAINS. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS menawarkan pelbagai kaedah untuk masyarakat berwakaf di Negeri Sembilan, terutamanya. Kalau kita tengok, yang pertama, kita boleh masyarakat mendapatkan perkhidmatannya berwakaf di kaunter-kaunter di perkhidmatan daerah, kaunter daerah di Negeri Sembilan bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan yang kedua, lebih kepada kita pembayaran atas talian, yang mana pewakaf boleh melayari laman web Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk dari segi pembayaran atas talian melalui FPX. Ini adalah yang memudahkanlah. Kalau kita tengok sekarang pandemik ni, ini adalah satu kaedah yang mendapat sambutan yang menggalakkan di Negeri Sembilan. Dan yang ketiga, melalui aplikasi-aplikasi yang terutamanya StampPay, kemudian dari segi JomPay. Kita tengok JomPay ni pun salah satu kaedah untuk orang berwakaf tanpa perlu hadir ke kaunter. Ini adalah salah satu kaedah yang mana kita memberi pilihan kepada masyarakat tanpa hadir ke kaunter dan hanya melalui di hujung jari. Sekarang kita tengok semua di hujung jari. So dari segi teknologi itu kita seiringlah Majlis MAINS seiring untuk selaraskan dengan teknologi tersebutlah. Itu antara cara-cara yang boleh. Dan yang keempat adalah melalui potongan gaji. Melalui potongan gaji ni orang kata apa, yang menggalakkan jugalah daripada masyarakat melalui kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, yang mana dia akan konsisten untuk berwakaf secara orang kata apa, melalui potongan gaji lah. Ini antara yang boleh kita tawarkan kepada masyarakat di Negeri Sembilan. Itu antara kaedah-kaedah yang ditawarkan oleh MAINS kepada penonton semua, bagaimana untuk kita berwakaf dengan kaedah-kaedah yang sangat memudahkan urusan wakaf itu sendiri. Jadi Al-Fadhil Ustaz, bagaimana dari segi cabaran-cabaran untuk mengurus wakaf khususnya di Negeri Sembilan ini? Kami di Negeri Sembilan, kita banyak jugalah tanah wakaf yang kita terima
untuk kita uruskan. Cuma permasalahan dulu-dulu lah yang diwakafkan sebelum-sebelum ini, kebanyakan wakaf di atas tujuan khas lah untuk masjid dan madrasah. Cuma keadaan fizikal tanah ataupun kedudukan tanah itu tidak berapa strategik ataupun saiznya agak kecil, tidak bersesuaian untuk dibangunkan ataupun berhampiran dengan masjid, nak buat masjid tapi tanah wakaf pun masjid, jadi tidak sesuai. Jadi antara permasalahan kita lah, dan banyak tanah-tanah kita adalah saiz yang kecil lah, yang sukar untuk kita manfaatkan. Mungkin akan kita cuba atasilah dengan pelbagai kaedah, dan kita ada ruang untuk kita rujuk pada Jawatankuasa Fakta untuk kita tukar supaya matlamat kita untuk tanah yang diwakafkan itu dapat beri manfaatlah kepada ummah dan menjalankan hasrat pewakaf-pewakaf yang telah berwakaf. Kalau tak, benda itu akan tersimpan sahajalah. InsyaAllah. Tuan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa antara projek-projek terkini dan juga perancangan akan datang wakaf di Mains? Okey, untuk di Mains kita telah membangunkan beberapa projek untuk dari segi mengagihkan dana-dana tersebut. Bukan yang dari segi masjid, kita tengok kita dah bina Masjid Sendayan, Seri Sendayan, kemudian kita dah membina Masjid Masjid Husin Seremban 2. Ini adalah di atas tanah wakaf. Kalau kita tengok ni semua pembangunan yang telah kita rancang untuk dari segi nak membangunkan sosioekonomi kat situ. Kemudian yang terkini kita telah lancarkan beberapa projek lah. Kalau kita tengok, kita ada Masjid Tunku Besar Tampin yang di Tampin, di semua di atas tanah wakaf yang saya sebutkan ni. Dan yang kedua, Masjid Kampung Geduhum di Kuala Pilah, semua di atas tanah wakaf. Kemudian yang ketiga, Pusat Jagaan Harian Warga Emas. Ini adalah yang pertama kemungkinan di Negeri Sembilan ni. Kita tengok melalui kerjasama kita dengan pihak Universiti Putra Malaysia, yang mana kita mendapat wakaf rumah daripada bekas pensyarah UPM. Kemudian dia berhasrat menjadikannya sebagai Pusat Jagaan Harian Warga Emas. Itu adalah antara projek yang kita sedang melakukan, dan juga untuk yang akan datang kita merancang untuk mengenal pasti tanah-tanah yang berpotensi untuk kita membina kita ke hadapan. Kita tengok dari segi orang kata komersialnya wakaf ni, kita akan tengok dari segi rumah kedai dan juga perumahan. Kemungkinan kita akan tengok kita ada beberapa tanah yang berpotensi yang insya-Allah kita akan memperbagaikan lagi kaedah wakaf dan juga projek-projek yang akan ada yang akan datanglah. Kita dengar pelbagai projek-projek yang telah dirangka pada masa ini dan juga pada masa akan datang. Jadi mungkin sedikit harapan daripada Al-Fadhil Ustaz sendiri kepada masyarakat untuk mereka memperkasakan instrumen wakaf ini. Kita di Majlis Agama memang kita bagi harapan kita lah supaya wakaf ni salah satu instrumen pengembangan harta umat Islam lah, dan ambil peluang macam Ustaz Ali sebut dia, di Negeri Sembilan kita tengah banyak projek-projek pembangunan wakaf, dan kita galakkan semua umat Islam untuk berwakaf lah, khususnya dalam pembinaan masjid dan sebagainya. Kerana mungkin kita tak boleh nak bina sebiji masjid, kita bukan golongan jutawan, tapi kita boleh sumbang secara 1 bata, 2 bata, 1 tan ke 1 kilo besi dan sebagainya, untuk kaedah sama-sama untuk kita bina rumah Allah dan apa-apa aset wakaf yang memberi manfaat kepada umat Islam, bukan untuk kita tapi untuk simpanan kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Jadi Tuan boleh kongsikan juga Tuan bagaimana untuk penonton mendapatkan perkhidmatan wakaf tunai di Mains. Okey, kalau kita tengok masyarakat boleh hadir di pejabat kaunter daerah kita di setiap daerah di Negeri Sembilan, dan mungkin di ibu pejabat kita ada untuk boleh mengunjungi untuk mendapatkan info-info berkenaan dengan wakaf tunai tersebut. Dan kita ada hotline wakaf kita yang mana boleh saya sebut di talian 0137743662. Maknanya orang ramai boleh WhatsApp, kalau sekarang boleh WhatsApp dan juga berkomunikasi dengan pihak kaki tangan wakaf kita untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan wakaf tunai tersebut. Itu antara informasi penting lah. Sekali lagi Tuan, kita nak war-warkan kepada masyarakat Malaysia, kepada keluarga Malaysia untuk mereka turut sama-sama menyertai pembangunan wakaf bersama dengan Mains, Tuan. Kita sarankan kita berwakaflah dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan kita pastikan wakaf tuan-tuan kita manfaatkan untuk tujuan sama ada tujuan khas ataupun tujuan am demi kepentingan ummah dan masyarakat Islam seluruhnya.
Okey, Tuan, sekali lagi kita kongsikan bagaimana untuk penonton mengetahui informasi-informasi penting berkenaan wakaf dan juga instrumen-instrumen lain di bawah MAINS. Okey, selain itu kita di majlis kita aktif di Facebook. Untuk makluman umum masyarakat boleh melayari laman web kita dan juga Facebook kita untuk mendapatkan info-info berkenaan dengan wakaf yang sekali lagi saya sebut di talian online kita lah wakaf 013 774 3662. Okey, itu nombor hotline yang boleh anda hubungi dan anda juga boleh terus saja ke laman Sesawang seperti yang tertera di kaca televisyen anda pada ketika ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zainal bin Said, Pengarah Jabatan Wakaf, dan juga Encik Ali Mazri bin Mauludin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Wakaf. Terima kasih untuk perkongsian hari ini. Sama-sama. Baik, Syul. Kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini bagi edisi Selasa 16 November 2021. Semoga semua perkongsian kita berikan hari ini dapat memberi manfaat untuk anda. Kalau anda terlepas boleh saksikan semula siarannya di Facebook Saat Pagi Malaysia Nadi Sri Pagi. Betul tu. Apa yang penting sekarang ini kita masih lagi berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Jadi patuhi SOP, teruskan dengan pengamalan norma baharu pada tahap yang paling tinggi. Terus kita bersama saluran TV1 dan juga saluran Berita Akhir ambil banyak perkongsian menarik yang akan menyusul selepas ini. Saya Syuhaidah Arifin dan saya Munawar Azmi. Assalamualaikum.